Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Rustiana binti Roslan dengan nombor metrik D20181081082881 daripada kumpulan A, HGM 3043, Geografi Bandar dan Metropolitan. Bagi tugasan individu 1, saya ditugaskan untuk membentangkan tentang kawasan hijau di bandar. Sebelum itu, mari kita tahu apakah definisi kawasan hijau tersebut. Kawasan hijau didefinisikan sebagai kawasan yang ditumbuhi dengan sejumlah tumbuh-tumbuhan yang wujud secara semula jadi ataupun ditanam oleh manusia. Okey, seperti kita lihat, berikut merupakan contoh-contoh kawasan hijau yang berada di bandar. Yang pertama adalah kawasan lapang, kawasan rekreasi, koridor infrastruktur dan utiliti, kawasan penampan, rizab hutan, kawasan pertanian, tanah perkuburan, tapak semayan, kawasan belukar dan kawasan halaman kediaman. Okey, seterusnya. Kawasan hijau ni dia mempunyai banyak kelebihan. Jadi saya senaraikan sini ada 4. Yang pertama adalah kawasan hijau ini dia mampu mengurangkan peningkatan suhu di bandar. Seperti kita tahu, bandar ni dia akan, apabila bandar tu dia mempunyai banyak bangunan dan banyak aktiviti dilakukan, dia akan berlaku iaitu kesan pulau haba. Jadi dengan adanya tumbuhan ni, dia akan mengurangkan peningkatan suhu yang disebabkan oleh pulau haba itu. Selain itu, kawasan hijau juga membantu mengurangkan pengeluaran karbon. Seperti yang kita sudah tahu secara umumnya, tumbuh-tumbuhan tu dia akan menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Jadi itulah kelebihan tumbuh-tumbuhan yang berada di bandar. Selain itu, kawasan hijau juga boleh digunakan sebagai ruang rekreasi dan tarikan pancongan. Para penduduk boleh memanfaatkan kawasan hijau ini sebagai satu rekreasi, jadi mereka boleh bersenam, berjoging dan berada bersama keluarga. Selain itu, kawasan hijau juga dia mewujudkan kualiti persekitaran hidup dan komuniti berdaya huni serta mampan. Berbagai isu telah berlaku berkaitan dengan kawasan hijau di bandar ini. Yang pertama adalah pembangunan pesat telah mengancam kawasan hijau di bandar. Hal ini kerana kawasan hijau ini dia telah digantikan dengan bangunan-bangunan jalan raya dan juga infrastruktur. Selain itu, pelepasan gas rumah hijau juga telah menunjukkan peningkatan saban tahun dan perkara ini telah menyumbang kepada pemanasan global. Seperti untuk pengetahuan semua, gas rumah hijau ataupun dipanggil sebagai GHG adalah apa-apa gas yang menyerap sinar inframerah. Ini adalah termasuklah wap air, karbon dioksida, metana, nitrous oksida, berhalogen fluorokarbon, ozon, karbon perfluorinated, hydrofluorokarbon dan juga hexafluoride sulfur. Okey, disebabkan kurangnya kawasan hijau di bandar itu, dia boleh menjejaskan kesihatan manusia, menjejaskan pengeluaran hasil pertanian serta ekosistem semula jadi, termasuklah kawasan hijau di bandar itu sendiri. Dan seperti yang saya telah katakan tadi, kesan pulau haba di bandar disebabkan kekurangan litupan hijau yang berada di bandar, dan tumbuh-tumbuhan itulah digantikan dengan bangunan dan juga jalan raya, infrastruktur lain yang menyerap haba. Dia telah menyebabkan kesan pulau haba. Okey, berikut adalah beberapa usaha atau yang boleh ataupun telah dilakukan oleh kerajaan. Antaranya adalah memperbanyakkan litupan kawasan hijau di kawasan kejiranan. Seterusnya, menguat kuasa undang-undang bagi memastikan tanah-tanah yang telah diwartakan dijaga dan tidak digunakan untuk tujuan lain. Memastikan segala usaha pemeliharaan kawasan hijau dan tanah lapang itu berjalan dengan lancar. Dan seterusnya, mewujudkan bandar hijau. Nanti saya akan terangkan apakah itu bandar hijau. Seterusnya, usaha yang boleh dilakukan oleh penduduk adalah menjaga kawasan hijau dengan tidak membuang sampah ke merata-rata tempat lah. Dan seterusnya, mereka boleh mendidik anak-anak mereka ataupun generasi muda untuk lebih menghargai alam sekitar. Dan akhir sekali, mereka boleh melaporkan sekiranya ada pihak yang bertanggungjawab yang mencemarkan alam sekitar. Baik, berikut seterusnya saya akan menerangkan tentang bandar hijau.
Bandar hijau didefinisikan sebagai sebuah bandar yang dirancang dengan prinsip bandar mampan. Dia mempunyai program dan inisiatif bagi memelihara alam semula jadi dan sumber semula jadi. Dia digunakan sebagai sasaran untuk meminimumkan impak negatif kepada alam sekitar, menggalakkan hubungan semula jadi manusia dengan alam semula jadi, mengurangkan pelepasan karbon dari pelbagai aktiviti manusia. Berikut merupakan contoh bandar-bandar hijau yang telah wujud di Malaysia. Yang pertama adalah Putrajaya pada gambar pertama, Cyberjaya iaitu pada gambar kedua, dan juga Miri Sarawak. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.